Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kepada siri kuasa leverage. Kali ini saya akan menerangkan kepada anda satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu goal setting. Okey. Misalan anda mempunyai satu minat dalam perniagaan ataupun bisnes dan anda ingin mencapai matlamat anda. Tetapi kita sedia maklum yang ramai orang telah menulis matlamat anda dan telah menulis matlamat mereka, apa yang ingin mereka capaikan, dan ramai pula yang tidak follow through ataupun ramai juga yang tidak dapat mencapai matlamat mereka dengan sebenarnya. Jadi persoalannya ialah mengapakah ramai orang yang tidak mencapai matlamat mereka? Okey. Di sini kita lihat satu quote daripada Tony Robbins, iaitu seorang coach yang hebat, iaitu Anthony Robbins. You see in life lots of people know what to do, but few people actually do what they know. Dan dikatakan juga knowing is not enough, we must take action. Jadi sebenarnya dalam diri kita, tak kira siapa juga kita tahu apa yang hendak dilakukan, tetapi ramai yang tak dapat melakukan apa yang mereka tahu. Okey, apakah agaknya sebab-sebabnya? Okey, di antara sebab-sebabnya ialah banyak berkait dengan jati diri anda sendiri. Maksudnya, saya beri contoh, seorang itu ingin menjadi seorang yang kaya, tetapi belief system diri itu, orang itu mengatakan wang itu adalah sesuatu benda yang tidak baik, kerana wang itu mengarah kepada benda-benda yang negatif, seperti mereka takut orang akan mencari mereka dan meminta mereka wang, meminjam duit wang mereka sebagainya, atau mereka takut mungkin kalau kita tonton dalam drama televisyen, mereka akan diculik dan sebagainya. Itu semua adalah belief system yang negatif yang mereka ada, yang bercanggah. Di sini kita lihat mereka nak menjadi kaya, tetapi belief system mereka tidak selari atau tidak in alignment. Tetapi sebaliknya, kita lihat seorang yang lain pula, mereka ingin menjadi hidup susah dan ingin menjadi kaya, dan mereka capai dengan begitu cepat kerana belief system mereka mengatakan wang itu akan menolong aku, membuat kebaikan, memberi sedekah dan sebagainya, membuat amal ibadat, memberi mereka time freedom, dapat menolong keluarga mereka, dapat memberi mereka peluang untuk meningkatkan diri, mengambil banyak kursus-kursus yang dapat meningkatkan diri lagi. Di sini kita lihat dua perbezaan daripada segi mindset dan belief system. Semuanya berpunca daripada situ, daripada belief system di dalam diri kita. Okey. Saya juga seorang coach, iaitu success dan goal setting coach, dalam kategori life coach. Tetapi bila saya mengatakan perkataan coach ini, ramai orang yang sudah salah mengertikan perkataan coach itu sendiri. Mereka menyangkakan coach itu seorang mentor, ataupun yang paling ketara sekali, coach itu mereka akan bertanyakan balik kepada saya, awak coach daripada segi sukan apa? Adakah sukan bola, basketball dan sebagainya? Sebenarnya tidak. Di sini saya akan menerangkan sedikit satu industri yang kian sedang membesar dan membangun dengan pesatnya, iaitu coaching. Coaching itu, apa itu coaching dan mengapa anda perlu seorang coach?
Di sini saya akan terangkan sedikit sebanyak. Kita lihat di sini, what is coaching? Coaching is a process of helping another individual realize their inner potential. Di sini awak lihat perkataan realize their inner potential, jati diri di dalam diri mereka. Delivering fulfillment to both the individual and the organizations. Okay. Kita juga saya juga tak kiralah dalam segi, dari segi perseorangan atau dari segi organisation. Misalnya anda seorang eksekutif yang memerlukan bantuan untuk kepada sales team anda dan sebagainya. Okay. To coach comes from the root meaning to bring a person from where they are to where they want to be. Maksudnya tugas coach ini adalah untuk menolong seseorang mencapai kejayaan daripada mereka di mana mereka ada sekarang, di waktu ini, di saat ini, dan mereka menolong dalam proses merubah mindset mereka dan sebagainya kepada ke arah di mana mereka mahu mencapai matlamat mereka. Coaching is the art of facilitating. Seorang coach itu seorang facilitator. Facilitate the performance, learning and development of another. Okay, coaching itu sebenarnya seorang facilitator yang boleh dikatakan juga membimbing anda ke arah matlamat anda ingin capai. Coaching is not leading, managing instruction, mandating disciplinary, giving advice, offering opinions. Coaching is not mentoring. Ya. Sini kita lihat coaching itu bukan seorang mentor. Kalau seorang mentor itu tugas dia ialah anda membayar mereka akan mengajarkan, misalnya dalam segi bisnes, mereka akan mengajarkan business system. Di sini saya menggunakan cara Facebook misalnya untuk mendapatkan ramai pelanggan, ataupun ini cara menggunakan email marketing. Banyak video-video saya yang lepas di dalam siri Kuasa Leverage adalah video-video, boleh dikatakan video mentoring, mengajar apa yang harus dilakukan dengan betul. Itu adalah mentoring. Tetapi coaching, kenapa perlu mentoring dan coaching ini sangat berbeza. Kenapa perlu coach juga? Coach pula menolong anda merubah mindset ataupun programming anda. Banyak orang punya programming yang tidak betul, jadi mereka terhambat untuk mencapai kejayaan mereka. Okay, kita lihat lagi di sini supaya anda betul-betul faham. Coaching is a two-sided conversation. Maksudnya coaching ini satu perbincangan di antara seorang dengan seorang coach. Gathering information, seorang coach akan mendapatkan sebanyak mungkin maklumat daripada anda, dan di situ dia akan cuba membuat talent development, cuba mengeluarkan potensi diri anda yang sebenar, work related ataupun for people motivated to improve or develop. Okay, dia akan mengeluarkan potensi diri anda. Coaching is not telling people what to do. Mereka tidak akan menyuruh anda, anda harus lakukan A, B, C untuk mencapai ini. Ataupun mereka akan mereka bukan seseorang yang akan menyelesaikan masalah untuk anda. Misalnya anda di dalam bisnes dan saya tidak dapat banyak pelanggan, jadi anda boleh tolong saya. Seorang coach itu bukan tugasnya untuk baiklah saya akan membuatkan anda satu sistem lead generation system untuk anda. Itu bukan tugas seorang coach. A coach is not giving feedback and advice. Mereka juga bukan tugas mereka untuk memberi nasihat, performance management, terapi. Di sini banyak orang juga menyangka seorang coach itu juga seorang terapis. Terapis ini berbeza sekali dengan seorang coach. For people who lack the ability or will to change. Okay. Dan coaching bukan untuk orang yang tidak mahu merubah diri dan tidak
mempunyai keinginan langsung untuk mencapai kejayaan. Saya juga tidak membuat coaching session untuk orang-orang seperti ini, sebab mereka sendiri sudah tidak mempunyai matlamat hidup dan mereka tak kisah pun apa-apa juga yang berlaku pada diri mereka. Dan seorang coach bukan tugasnya untuk merubahkan orang seperti ini, tetapi seorang coach menolong orang yang ingin merubah tetapi mempunyai masalah yang menghambat diri mereka, dan mereka pun kadang-kadang secara tidak sedar tidak mengetahui apa sebab perkara yang sebenar. Okey, mengapa anda perlu seorang coach? Okey, tugas seorang coach adalah seperti contoh yang di sini saya senaraikan 5 saja. Yang pertama ialah memulihkan belief sistem anda. Apakah belief system anda? Maksudnya di sini satu contoh yang saya telah berikan, seorang A, katakanlah namanya Ali seorang yang ingin menjadi kaya, tetapi dengan masa yang sama Ali mempercayai wang itu akan mendatangkan perkara-perkara yang negatif, seperti dia takut bila dia jadi kaya orang akan memburu dia untuk meminta wang sebagainya, ataupun dia takut diculik dan seperti yang kita lihat dalam drama televisyen, diculik dan macam-macam benda negatif yang timbul daripada asosiasi kaya. Dan dia juga mungkin mempercayai orang-orang kaya ni semua orang yang sombong dan orang-orang yang tidak mahu menolong orang lain dan sebagainya. Ya, mungkin itu juga terjadi kepadanya melihat seorang kaya hanya 1-2 orang saja, tetapi bukan seluruh orang. Dan saya pastikan di sini saya juga banyak bercampur dengan orang-orang yang sudah mempunyai sukses dalam hidup, dan mereka lah orang-orang yang paling humble di dalam dunia, dan mereka lah orang yang paling sangat ingin menolong orang lain, dan mereka juga orang-orang yang paling pemurah di dalam dunia. Jadi di situ anda lihat realiti si Ali dan realiti orang lain itu berbeza. Itulah tugas coach untuk memulihkan belief system anda, menolong anda membetulkan mindset serta belief system anda, seperti yang saya katakan tadi, menolong anda ke arah perubahan secara bertahap-tahap. Jadi bila mindset kita sudah tidak betul, bagaimanakah kita ingin merubah mindset kita dan mengubah programming, menunjukkan anda sebab sebenar perkara yang menghambat anda. Ya, seperti contoh satu contoh yang tadi saya katakan, seperti Ali, sebab sebenar mengapa dia terhambat untuk mencapai kekayaan adalah kerana mindsetnya yang negatif tentang wang. Menolong anda melihatkan self-sabotage pattern. Okey. Lagi satu contoh yang saya katakan, saya ingin tunjukkan di sini, self-sabotage pattern itu, misalnya anda ingin mencapai kejayaan, anda mempelajari satu skill untuk menolong anda mencapai, misalnya dalam bisnes, mendapatkan lebih ramai pelanggan melalui Facebook. Anda pergi ke kursus, anda belajar, tetapi bila anda balik, anda mendapati benda itu memang agak sukar kalau pertama kali belajar dan mengaplikasikan sesuatu yang kita belum pernah buat. Tetapi anda juga mendapati anda lebih banyak membuang masa takut untuk membuat perkara ini kerana mindset anda ada programming yang mengatakan benda ini terlalu sukar. Dan apa yang terjadi adalah anda membuangnya kepada hanya menyimpan apa yang anda telah tahu, knowledge yang anda telah dapat. Ya, anda pergi membayar kursus dan anda tidak menggunakan terus, dan anda terus pergi kepada kursus yang lain, misalnya cara mendapatkan pelanggan dengan menggunakan
networking, di networking event dan sebagainya. Jadi seperti balik kepada slide yang sebelumnya tadi, perkataan daripada Anthony Robbins mengatakan, many people know what to do but never do what they know. Ini satu contoh yang nyata yang saya katakan. Setelah dia seorang itu pergi kursus Facebook misalnya untuk mendapatkan ramai pelanggan untuk meningkatkan perniagaan mereka tidak menggunakan, mereka menolak dan menganggap itu satu yang benda susah untuk melakukannya sendiri, dan mereka terus ke kursus yang lain. Dan mungkin apakah yang itu adalah satu self sabotage pattern, dan ini akan menjadi berterusan ke mana apa kursus pun mereka pergi, mereka tidak akan menggunakan, kerana satu blok self sabotage pattern di dalam mindset mereka yang mengatakan bila mereka nak melakukannya, ia akan jadi satu benda yang terlalu payah kepada mereka. Dan lagi satu juga self sabotage pattern, misalnya anda suka berlengah-lengah ataupun procrastination, ya, berlengah-lengah. Maknanya anda tahu kalau sesuatu perkara yang anda cepat menyelesaikannya akan menyenangkan diri anda, tapi anda sering di mana-mana berlaku procrastination, ataupun anda mengatakan pada diri anda, aku akan melakukannya besok, mungkin nanti dululah, ya. Di sini coach anda akan melenyapkan self sabotage pattern anda. Okey, apakah tool yang digunakan seorang coach? Maaf, salah ejaan di sini. Seorang coach menggunakan satu tool yang sangat hebat, iaitu Neuro-linguistic programming. Apakah maksud Neuro-linguistic programming? Neuro ni berkenaan dengan kita punya otak, programming. Linguistik adalah menggunakan perkataan ataupun perbicaraan, language. Programming adalah apa yang telah diterapkan kepada anda, programming. Misalnya, satu contoh lagi, dari kecil lagi kita selalu ibu bapa kita menyatakan kepada kita, don't talk to strangers. Jangan berbual dengan orang yang tidak kita kenal, misalnya, apabila kita kecil-kecil. Jadi di situ programming itu telah diterapkan di dalam diri kita, dan apakah yang berlaku apabila seseorang itu menjadi dewasa dan mereka menjadi seorang yang tidak pandai bergaul. Itu satu result yang daripada programming yang dari kecil hingga ke dewasa. Satu contoh saja, misalnya ni, dari neuro-linguistic programming ini, seorang coach akan menanyakan anda soalan-soalan yang tertentu dan mencongkil dan melihat daripada segi perkataan anda, apa yang anda gunakan perkataan, daripada segi gestures ataupun gerak-geri tubuh anda, dan daripada segi macam-macam lagi yang seorang coach menggunakan untuk menangkap di manakah dan apakah sebab sebenar seorang itu terhambat kerana programming di dalam diri mereka. Jikalau anda rasa anda memerlukan seorang coach di dalam goal setting ataupun mencapai kejayaan, anda juga boleh Skype saya di ID saya ini,